Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para jemaah muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kesempatan untuk kita bersama malam ini bagi menyambung pengajian kita, itu di ketikmahnya yang ke 159 kalau tidak silap, 159. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Iza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sik min husul istiqamati ma'a rabbik. Faqad yakunu dhalika akhiru zambin quddira alaik. Maksudnya, jika terlanjur terjadinya perbuatan dosa, jika berlakunya dosa daripada engkau, maka yang demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hatimu, artinya putus asa. Jangan dengan sebab dosa yang berlaku itu patah hatimu untuk mendapatkan istiqamah pada Tuhanmu. Istiqamah artinya tetap teguh berada di atas jalan yang lurus yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqamah. Jadi dengan sebab berlakunya dosa, jangan itu menjadi sebab kita putus asa untuk menghasilkan istiqamah. Maka kita disuruh fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqamah bagaimana yang disuruh. Dan itu yang kita minta pun, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, tetapkanlah kami atas jalan yang lurus. Itu jalan Islam. Tapi adakah dengan berlakunya dosa, lebih-lebih lagi dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja, artinya dengan semata-mata dengan dorongan hawa nafsu sebagainya, maka adakah itu menafikan istiqamah? Jawapannya tidak. Artinya walaupun melakukan dosa, tapi yang penting dia segera bertaubat, maka dia tetap dalam kalangan hamba yang istiqamah itu. Sebab kemungkinan yang demikian itu sebagai dosa yang terakhir yang ditakdirkan bagi kamu, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Barangkali dosa itu dosa yang terakhir, kita tak tahu. Kata hikmah ini
untuk mengingatkan kita, mendorong kita, karena rahmat Allah itu sangat luas, keampunannya juga sangat luas. Sebab itu jangan ada rasa putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa itu berulang kali dilakukan, memang banyak berlaku. Kadang-kadang seorang hamba, kita sendiri pun misalnya bertaubat, tak nak buat lagi, berazam untuk tidak mahu melakukan, mengulangi kembali dosa yang kita buat. Kita nak tinggalkan, tapi kadang-kadang tergelincir juga, buat kali yang kedua melakukan dosa yang sama. Mungkin sebagaimana disebutkan, dikalahkan oleh keinginannya, hawa nafsunya. Maka dia terjerumus dalam dosanya buat kali yang kedua. Dia bertaubat lagi buat kali yang kedua. Kemudian berlalu masa, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, kembali balik mengulangi dosa yang sama. Bagaimana yang disebutkan tadi. Dia cadangnya nak bersungguh, memang niat dia, sebab itu memang syarat taubat. Syarat taubat itu ada 3. Cukup syarat dia, maka taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia meninggalkan dosa, menyesal, meninggalkan dosa yang dia lakukan, dan berazam untuk tidak kembali melakukannya. Jadi memang dalam syarat, dalam taubat itu ada yang tu. Tapi berlalu masa, lalai dan sebagainya, kembali melakukan buat kali yang kedua. Begitulah kemungkinan sepanjang hidupnya. Maka ketika itu biasanya syaitan akan datang menggoda hamba-hamba Allah yang sebegini. Mungkin akan memasukkan berbagai-bagai tiaya yang dimasukkan, was-was yang dimasukkan ke dalam hati seorang hamba yang sedemikian. Barangkali kita taubat, tak apa lama buat balik, kadang-kadang dosa yang sama, taubat balik, buat balik, tak apa lama kembali melakukan. Jadi ketika itu dia akan datang, syaitan ini akan berperanan. Bagaimana syaitan ini takkan lepaskan kita di mana peringkat pun. Dia akan cuba, tak dapat menghalang, tak dapat merosakkan secara keseluruhan, dia dapat rosakkan sikit pun jadilah. Itu syaitan punya azam dia. Jadi mungkin dia akan masukkan dalam hati orang itu, meniupkan sangkaan-sangkaan. Mungkin dia akan kata, lah, kau ni tak payah taubat lah, tengoklah kau dah taubat, buat balik, dah taubat, kau kembali balik melakukan. Jadi taubat kau ni bohong lah. Dan kalau tidak belajar, tak tahu hakikatnya yang sebenar, mungkin kita akan terpengaruh dengan pujukan-pujukan syaitan itu. Dia akan timbulkan perasaan-perasaan yang sebegitu. Atau mungkin dia kata, alah, menimbulkan rasa putus asa untuk nak melakukan kebaikan itu. Artinya
bagaimana yang disebut tadi. Sebab kau dah buat, ulang balik. Dah buat apa ni, kau taubat, kemudian kau ulang balik buat maksiat. Jadi mungkin dia akan mendatangkan rasa putus asa ke dalam hati seseorang hamba itu untuk memperbaiki dirinya. Yang ni kena hati-hati. Atau boleh jadi juga dia akan memasukkan dalam hati seseorang itu keyakinan bahawa taubat kita tidak diterima. Taubat engkau Allah tak terima, itu sebab engkau ulang balik, misalnya, dimasukkan ke dalam hati kita. Itu ada kemungkinan, dan banyak kemungkinan bahawa seorang itu akan terpengaruh. Dengan berdalilkan itu tadi, dia kata, tengoklah, engkau taubat, tahu berlama, kau buat balik. Itu kau taubat lagi, kau buat balik. Itu tanda Allah Ta'ala tak terima taubat engkau. Tak payahlah, umpamanya. Yang itu sangat perlu dipahami. Sebab yang disebutkan tadi, para ulama sepakat. Taubat ini apabila cukup syarat dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran. Bahawa Allah akan mengampuni dosa itu keseluruhannya. Artinya dia cukup syaratnya. Kecuali tak cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, itu pun masih terpulang pada Allah. Dia mohon ampun tapi tak mencukupi syarat, terpulang pada Allah. Allah boleh saja mengampunkan dia atau Allah akan menyiksanya. Tapi kalau cukup syarat, taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada timbul keraguan-keraguan yang sebegitu ditimbulkan, kita dah bertaubat bersungguh, tapi mengulangi kembali, taubat lagi, mengulangi kembali, kemudian datang perasaan-perasaan sedemikian, taubat aku ni tak terima Allah katanya. Jangan didengarkan bisikan itu. Itu adalah bisikan syaitan. Yang penting kita muhasabah, lihat taubat kita bagaimana. Cukup 3 je syaratnya, bukan susah sangat. 3 saja syaratnya, cukup syarat itu, maka taubat itu diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengulangi kembali dosa, maksiat yang dilakukan, itu sebagaimana disebutkan tadi, itu kelemahan-kelemahan diri kita yang ada. Itu dosa yang baru. Adapun dosa yang lepas itu telah dihapuskan dengan taubat yang lepas. Maknanya itu buku baru. Taubat yang dosa-dosa yang lepas itu telah terhapus dengan taubat yang kita telah lakukan yang lepas. Laku lagi dosa, kemudian bertaubat, maka terhapus dosa yang itu. Yang itulah yang dimaksudkan orang-orang yang tidak mengekalkan dosanya. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang juga menyatakan hakikat tadi tentang dosa ini, tentang maksiat ini, suatu yang biasa saja terjadi walau bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini sambungan dari ayat yang sebelumnya yang menceritakan sifat orang yang bertakwa. Itu ayat sebelum ayat 133, 134, ini 135, surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum itu.
wa jannatin al-samatul ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan dan kepada syurga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikut dan kemudian ayat ini itu masih lagi menyifatkan orang-orang yang muttaqin itu, iaitulah orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, maksiat, kemungkaran, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya, zakarullah, kemudian dia teringatkan Allah. Dia buat, masa buat tak sedar, bila lepas itu dia sedar, dia teringatkan Allah, dia teringatkan dosanya, maksiat yang dia lakukan, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia memohon keampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Fatu li ta'qib, fastaghfaru fatu li ta'qib. Ta'qib ni makna mengiringi, tidak berlambatan. Nanti bila dia teringat maksiat yang dia buat, fastaghfaru li dzunubihim, lalu dia memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Itu keyakinan dia, maka dia mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan lagi, ini sifat orang yang bertakwa, itu beza dia. Orang bertakwa bukan tidak melakukan dosa. Orang bertakwa itu selain Nabi dan Rasul, mereka tidak maksum, tidak terpelihara daripada dosa. Sebab itu cuma bezanya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berkekalan, israr terhadap dosa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya, mengetahui bahawa itu adalah dosa. Jadi para ulama menyebutkan antara maksud israr dosa itu, mengekali atas dosa, itu dosa yang kita tidak bertaubat. Kita tak buat dah, tapi tak bertaubat. Tak bertaubat itu bermaksud mengekalkan dosa. Karena taubat ini wajib disegerakan. Jadi bila tangguh taubat, maknanya kita mengekalkan dosa itu. Jadi orang yang bertakwa, mereka melakukan dosa, tapi mereka segera bertaubat. Mereka tidak kekal di atas dosa itu. Sabda Rasulullah SAW, at-ta'ibu min az-zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka dia seolah-olah tidak berdosa, tidak ada dosa baginya. Jadi itu pentingnya taubat itu disegerakan. Kemudian ada hadis yang banyak sebenarnya tentang luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya hadis kursi yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih yang muttafaq alaih, yang muttafaqun alaih. Yaqul Rasulullah SAW fima yahkihi Rabbih, Rasulullah bersabda tentang apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Itu isyarat hadis kursi.
aznama abdun zanban, kata Allah, faqala Allahumma ighfir li dhanbi. Faqala Allah Ta'ala aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wa ya'khudhu bizzamb. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Nabi Rasulullah SAW, telah berdosa seorang hambaku telah melakukan dosa, kata Allah. Faqala, lalu hambaku berkata, wahai Tuhan, ampunkanlah aku. Allahumma ighfir li dhanbi, ampunkanlah dosa-dosaku wahai Allah. Lalu Allah berfirman, mengatakan, hamba-Ku melakukan dosa, aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba ya'khudhu bizzamb. Hamba-Ku telah melakukan dosa, hamba yang tadi, dan dia tahu bahawa dia punya Tuhan, anna lahu rabban yaghfiru dzamb, dia punya Tuhan Rabb yang mengampunkan dosa. Itu sebelum ayat tadi, wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, siapakah yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Itu keyakinan kita. Bagi kita orang yang beriman, tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tolong orang boleh, minta tolong orang mintakan keampunan untuk kita boleh, tapi tetap Allah yang akan mengampunkan, bukan dia yang mengampunkan. Manusia tak boleh mengampunkan dosa, cuma nak minta tolong, doa, mohonkan keampunan untuk aku, tapi kepada Allah, tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba ini tahu, kata Allah, hamba-Ku tahu bahawa dia punya Tuhan yaghfiruz dzamb, yang boleh mengampunkan dosa, wa ya'khudhu bizzamb, yang boleh menyeksa orang yang berdosa kalau dia tidak bertaubat. Jadi hamba-Ku tahu. Berlalu masa, summa ada fa aznaba. Summa tu kemudian, lama sikit lah. Tidak macam fa tadi. Fa ni ditaqid, fa ni mengiringi. Lepas ini, lepas ini, itu makna dengan fa. Itu beza amat ni. Kalau semua ni lambat sikit lah. Summa ada, kemudian hamba itu, biasanya lah, tak kalah pagi ni buat dosa, bertaubat, petang buat balik. Tapi kalau itu pun keadaannya, itu disebut dalam hadis lain, kalau itu pun keadaannya, pagi buat maksiat, betul bertaubat, tengah hari, petang mengulangi dosa yang sama, bertaubat balik, itu pun Allah pasti akan mengampuninya, walaupun pada hari yang sama, walaupun bukan sekali, bukan dua kali, berpuluh kali dalam hari yang sama. Kalau itu berlaku, tapi peliklah sikit ya. Tapi nak ceritakan tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Sama ada, kemudian hamba ini kembali buat kali yang kedua. Fa'aznaba, dia melakukan dosa. Faqala, dan dia berkata lagi dalam doa mohon keampunan, Rabbi ighfirli dhanbi, wahai Allah, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Dia minta lagi, dia kembali apa Allah kata, faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dhanban fa'alima lahu rabban yaghfiru dzamba yaghfiru bizzamb. Allah mengulangi firman-Nya, hamba-Ku telah melakukan dosa lagi. Ini dosa buat kali yang keduanya, dan dia tahu, dia yakin bahawa dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa, dan
dia ada Tuhan yang boleh menyeksa siapa yang berdosa kalau tidak bertaubat. Itu keyakinan hamba itu. Artinya Allah Ta'ala terima taubatnya. Buat kali yang kedua, berlalu masa lagi, summa ada. Ini disebut dalam hadis ini sampai 3 kali diulang. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi. Ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Summa ada. Kemudian hamba ini kembali lagi. Fa'aznaba, melakukan dosa. Faqala, dan dia berkata lagi, ay Rabbi ighfir li zambi, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru zamba wa yaghfiru biz-zamb qad ghafartu li abdi falyaf'al ma yasha. Kali ketiga Allah berfirman lagi, hamba aku melakukan dosa lagi, dan dia tahu bahawa dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan boleh menyeksa terhadap orang yang berdosa yang tidak bertaubat. Dan buat kali ketiga ini Allah berfirman, qad ghafartu li abdi, sesungguhnya aku telah mengampunkan hamba-Ku, falyaf'al ma yasha, maka buatlah dia apa yang dia nak. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud falyaf'al ma yasha, buatlah apa yang dia nak buatlah. Maksudnya, kalau dia berdosa kemudian dia bertaubat, dia berdosa dan dia bertaubat, buatlah banyak kali, berapa kali pun, 100 kali, hatta alfa marrah, kata Imam Nawawi, walaupun 1000 kali atau lebih daripada itu, maka Allah tetap akan mengampunkan dosanya. Jadi jangan termakan dengan rujukan syaitan tadi. Memang disebut apa ni, apa taubat engkau tak diterima sebagainya. Taubat akan diterima Allah jika mencukupi syarat. Melakukan kembali itu hal yang lain. Itu kerana kelemahan kita sebagai manusia hamba Allah yang banyak godaan sebagainya, kembali melaku taubat lagi. Walaupun sehingga 1000 kali, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, atau lebih daripada itu. Begitu juga disebut oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, juga mengatakan walaupun dalam hari yang sama berulang melakukan itu, tetapi dia tetap dengan melakukan taubat, istighfar kepada Allah, maka Allah akan menerimanya, tetap akan menerimanya. Jadi itulah besarnya, luasnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sekali-kali, yang mana disebut oleh Ibn Athaillah itu, fala yakun sababan liya'sik, jangan sebab dosa yang kamu lakukan itu, jangan itu menjadi sebab kamu putus asa dari menghasilkan istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting ya, kita ingat, kan kita barangkali sering juga berlaku pada diri kita sendiri dalam kehidupan ini. Jadi terus, ini bukan bermakna kata Ibn Athaillah sekundari atau hadina bermakna untuk menggalak kita laku dosa. Tak, nak menyatakan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, luasnya keampunan. Bila disebutkan tadi, kalau terjerumus melakukan dosa bukan dengan sengaja, kedegilan misalnya, itu cerita lain. Memang degil, tapi kalau rontonan hawa nafsu dan sebagainya, dia terjerumus melakukan dosa, yang tu biasa bagi seorang manusia. Lebih kita di akhir zaman ini. Tapi kalau memang melakukan dosa itu karena sifat inat, sombong, bongkak terhadap Allah, itu cerita lain lah. Itu
antara hadis ayat Al-Quran dan ada hadis yang menyatakan hakikat bahawa Allah Subhanahu wa taala bersedia memberikan keampunan kepada hamba-hambanya yang tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan, hadis yang baik. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, yang ini hadis qudsi juga. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya engkau, selama mana engkau mohon kepada aku, engkau berdoa pada aku, dan engkau berharap kepada aku yang untuk mengampunkan dosamu, ghafartu lak, aku pasti akan mengampunkannya. Ala ma kana mink, atas apa keadaan pun engkau berada. Wala ubali, aku tak peduli, kata Allah. Aku tak peduli bagaimana keadaanmu. Artinya banyak mana dosa yang kamu lakukan, aku tak peduli. Sama mana engkau kembali kepada aku, bermohon kepada aku, mengharapkan aku untuk mengampunkan dosa engkau, aku pasti akan mengampuni. Aku tak peduli bagaimana keadaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, ya bani Adam, law balagat zunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Nah, itu nak cerita keadaan yang awal tidak sebut dah. Atas apa keadaan kau pun aku tak peduli. Kemudian yang lepas itu menerangkan lagi keadaan itu. Wahai anak Adam, kalau dosa kamu sampai memenuhi langit, itu pun nampak kita tadi keadaannya tak apa nak jelas. Yang ini dijelaskan lagi Allah. Kalau memenuhi langit dosa yang kamu lakukan, kemudian kamu minta keampunan, minta ampun dengan aku, bertaubat, ghafartu lak, pasti aku ampunkan kamu. Ini dia. Jadi ini hadis yang sangat memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah. Jangan sekali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnat min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam Islam ada jalan penyelesaian. Ada jalan penyelesaian. ya, pastinya apa pun apa ni ya. Kemudian diterangkan lagi, ditafsirkan lagi dan kat yang pertama tadi. Yang pertama kata, aku tak kira apa keadaan kamu, kata Allah, aku ampunkan. Kemudian tadi kata walaupun sepenuh langit. Itu membayangkan betapa besar luasnya langit ni luas. Kalau dosa sepenuh langit tak tahu jenis apa manusianya. Tapi itu pun Allah tetap akan mengampunkan hamba itu kalau sekiranya dia datang dalam keadaan melakui kelemahan dia, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika sekiranya engkau datang kepada aku dengan kesalahan dosa sepenuh bumi, tadi sepenuh langit, ini sepenuh bumi pula, kemudian engkau bertemu dengan aku, wala tusyriku bi syai'a, dan dalam masa yang sama, ini syarat dia,
Dan masa yang sama kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Artinya dia tidak syirik. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat. Kalau dah menyekutukan Allah, yang itu tak ada dah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampun dosa orang yang menyekutukan sesuatu dengan dia. Dosa syirik tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama tidak syirik, kau datang bertemu aku sepenuh bumi dosa, aku akan datang kepadamu, kata Allah, dengan keampunan sepenuh bumi juga. Maka keampunan Allah Subhanahu wa taala akan datang begitu juga. Jadi ini selain dari banyak lagi hadis yang lain memberikan harapan pada umat manusia umumnya dan orang yang beriman, jangan sekali-kali putus asa terhadap dosa yang dilakukan, sehingga kita kadang-kadang teguh adalah dah buat dosa pun taubat buat balik, dosa pun taubat balik, seolah-olah Allah Taala tak apa ni. Itu tadi sebagaimana sebut ni, Allah Taala tak terima dosa taubat aku dan sebagainya. Yang tu jangan sekali-kali ada, kerana itu pastikan itu adalah bisikan syaitan semata-mata. Ini yang nak dipesankan oleh Ibn Atta dalam kata hikmahnya yang ini. Karena boleh jadi itu dosa yang terakhir. Boleh jadi yang terakhir yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berulang balik misalnya, maka kita termasuk dalam orang yang banyak bertaubat. Itu keuntungannya. Banyak kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pulang balik dah bertaubat dari maksiat, buat balik, taubat lagi. Mencukupi syarat, ngulang kembali, taubat lagi. Maka itu termasuk dalam orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca sejarah para ulama misalnya, banyak mereka-mereka yang pada asalnya orang-orang yang bukannya orang yang baik. Malah kita tengok dosa dia, maksiat ini lakukan, barangkali kita pun tak buat. Tapi tengoklah, baru ni saya tengok tengok baca Sunan Kalijaga kan, Wali Songo tu. Rupanya dia ni nakal, dipanggil nakal lah, tapi bukan nakal jahat. Asalnya sangat jahat. Penjudi, peminum arak, bunuh orang, perompak, itu dia asalnya. Kemudian dia bertaubat dan Allah terima taubatnya, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia seorang, banyak lagi cerita-cerita para ulama, para wali yang sebegitu. Jadi okey.
sambung sikit itu baca yang tu. Perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah dalam kehambaan. Artinya perbuatan dosa yang terlaku itu tidak memutuskan kita dari sifat istiqamah. Istiqamah ni tetap teguh berada di jalan Allah. Jadi tiba-tiba melakukan dosa, apa hilang istiqamah dia? Tak. Itu juga dengan sifat orang bertakwa tadi. Orang yang bertakwa melakukan dosa itu bukan menghilangkan sifat takwa dia. Okey. Asalkan, tapi syaratnya asalkan jangan terus-menerus dan merupakan kegembiraan dalam melakukannya. Terus-menerus melakukan dosa. Antara terus-menerus tadi dia tak bertabat, itu dikira terus-menerus juga. Musir dipanggil. Atau memang sepanjang melakukan dosa, yang itu tak boleh lah. Itu terkeluarlah daripada sifat istiqamah itu. Tetapi bila semata-mata kerana terlanjur dengan tidak ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan itu, bukan seronok melakukan perbuatan dosa itu, bahkan segera bertaubat daripadanya, sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan mungkin untuk mengelakkan dosa. Malah kadang-kadang ditentukan dosa itu ada hikmah di sebaliknya. Itu kita ada hadis yang menyebutkan tentang hakikat itu. Ada hikmah-hikmah kebaikan tertentu kenapa dosa itu kerana ditakdirkan kepada seseorang hamba. Kan itu terjadinya perbuatan dosa jangan sekali-kali menyebabkan putus asa dari tetapnya istiqamah dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disangka itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alamin.